Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tan Sri Anwar Musa, Setiausaha Agung Barisan Nasional, Setiausaha Agung bersama Muafakat Nasional. Terima kasih sudi bersama dalam segmen Cepu Mas. Kita straight to the point, Tan Sri. Ya, silakan. Tan Sri, ada pengkritik, tak semua tapi ada pengkritik yang mengatakan Tan Sri dah beralih kesetiaan daripada UMNO kepada Perikatan Nasional ataupun parti lain. Mungkin disebabkan trend kenyataan Tan Sri yang dilihat seolah-olah nak mempertahankan kerjasama UMNO, PAS dan PPBM meskipun tidak disenangi sebahagian besar daripada ahli UMNO. Contoh, 4 November apabila ada wakil pemuda Selangor merayu kemudahan keluaran KWSP, Tan Sri bagi teguran terbuka. Tan Sri kata fahami dulu akaun 1, akaun 2 KWSP, seolah-olah nak mempertahankan Perdana Menteri yang bukan datang daripada UMNO dan nak marah kepada ahli UMNO ataupun pimpinan UMNO. Ada contoh-contoh lain. 15 November, 4 hari lepas, Tan Sri keluarkan posting Facebook, UMNO, PAS, PPBM jangan berpecah, jangan konflik. Mungkin atas dasar permukaannya, kenyataan-kenyataan ini secara individunya tak ada masalah, tapi dia dilihat berlawanan daripada arus perasaan orang UMNO sendiri. Mungkin Tan Sri boleh jelaskan dan perbetulkan persepsi pengkritik-pengkritik Tan Sri sekarang. Ya, pertama kata kunci yang disebut tadi ialah tentang arus pemikiran orang UMNO. Itu perlu kita buat justifikasi. Orang UMNO tu siapa? Adakah beberapa pemimpin UMNO, beberapa warlord UMNO, atau ahli UMNO yang terbanyak? Pada saya yang pentingnya adalah kita melakukan sesuatu mesti berdasarkan kepada falsafah, dasar dan matlamat perjuangan parti. Ya, kadang-kala sesuatu keadaan itu bukan keinginan UMNO, tidak pernah diuji, dianya datang daripada UMNO, tapi kerana pembawaan dibawa oleh beberapa tokoh atau beberapa orang atau beberapa yang dirujuk sebagai warlords. Saya adalah orang yang very simple dalam soal perjuangan politik. Ya, saya tidak berjuang atas nama mengikut mana-mana individu. Itu pegangan saya daripada awal. Saya berjuang bersama Tengku Razali, dia keluar daripada UMNO, saya tak ikut. Saya berjuang bersama Dr. Mahathir, sampai sekarang kabinet Dr. Mahathir saya seorang yang masih tetap menentang dia bila dia tidak lagi berada dalam UMNO. Begitulah seterusnya. Jadi yang pentingnya kita mesti menghayati apa sebenarnya yang dikendaki oleh parti kita, yang menjadi dasar parti kita. Ya, sebab itu kadang-kadang saya mungkin dilihat sebagai berbeza, tetapi saya juga kadang-kadang tertanya, saya ni berbeza dengan apa? Kalau berbeza dengan pendapat individu atau berbeza dengan kabilah, pada saya itu lumrah. Saya adalah seorang Setiausaha Agung Barisan Nasional. Saya kena menjunjung, mendukung dasar dan keputusan parti Peringkat Barisan Nasional. Saya adalah seorang Setiausaha Agung Muafakat Nasional. Saya mesti menjunjung dan menjaga apa yang diputuskan oleh Muafakat Nasional. Saya seorang Ketua UMNO bahagian dan Ahli Parlimen UMNO. Saya mesti menjunjung perjuangan UMNO, bukan apa yang cuba dilakukan oleh orang tertentu. Jadi di sinilah saya merasakan saya kena mengaku terus terang. Pembawaan saya, pandangan saya dalam soal-soal kritikal tentang parti, saya mengakui ada perbezaan dengan pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, bila UMNO membuat keputusan no Anwar, no DAP, saya pegang kejap. Tapi bukan menjadi rahsia lagi, sekarang ada orang yang mencuba untuk meninggalkan keputusan parti itu dan nak membawa satu hala tuju yang lain. Maka saya dilihat seolah-olah tidak selari dengan pemikiran sedemikian. Saya akan pertahankan pendirian saya. No Anwar, no DAP. Begitu juga dalam soal dengan Tan Sri Muhyiddin. Apakah yang parti putuskan? Parti putuskan untuk kita bergabung tenaga antara PAS, UMNO dan PPBM membentuk kerajaan. Kita putuskan kita masuk dalam parti secara en bloc. Kita putuskan kita share common vision dan juga common enemy, no Anwar, no DAP. Dan kita putuskan untuk berada dalam kerajaan. Maka apabila ada sesuatu perkara, terutamanya berkait dengan kerajaan,
Bila kita jadi menteri, kita menjadi menteri yang baik. Dalam kabinet kita ada prinsip collective responsibility. Adakah kita nak tengok menteri-menteri UMNO bercanggah sama-sama menteri dalam kabinet? Adakah nak tengok menteri UMNO setelah bentang belanjawan go against the belanjawan? Adakah nak tengok menteri UMNO nak bedal Perdana Menteri? That's not me. Tapi Tan Sri, kalau boleh Itu, faham. ya. Kalau saya boleh celah, tapi takkah Tan Sri mengakui bahawasanya ada hujah juga bahawa UMNO tidak dilayan dan tidak diiktiraf seperti mana sepatutnya, dan itu yang menjadi bibit permulaan ketidakpuasan hati di kalangan ahli dan kepimpinan UMNO yang membuatkan sebarang kerjasama jangka panjang UMNO dan PPBM ini susah? Sekali lagi, ini adalah pendapat. Pendapat mengatakan UMNO tidak dilayan. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita masih berada dalam kelompok atau dalam kepompong superiority complex. Kita merasakan kita UMNO ini macam UMNO dulu. Kita mesti dilayan begini. Kita terlupa. Kita datang daripada sebuah parti yang telah jatuh dan kalah. Kita adalah parti pembangkang. Dan kita secara berperingkat-peringkat membina semula kekuatan. Dia adalah satu proses. Soal layanan atau tidak layanan, itu keputusan kita. Kalau kita ada kekuatan, tentulah orang terpaksa melayan kita dengan baik. Tapi kalau kita berpecah belah, kita merasa kita kuat, tapi kita berpecah belah. Kita flip-flop. Ataupun kita tidak menunjukkan karakter-karakter, sifat dan kepimpinan yang membolehkan orang menghormati kita misalnya. Jadi kalau bicara soal layanan yang bagaimana yang kita mahu. Pagi tadi saya ditanya oleh media. Dia kata satu daripada contoh layanan tak baik UMNO-nya ialah Tan Sri sendiri katanya. Tan Sri jadi menteri wilayah persekutuan. Sedangkan yang berhormat Razi Jidin yang kalah kepada Tan Sri tapi dia jadi menteri kanan. Maka itu dianggapkan sebagai layanan yang tidak setimpal diberikan pada UMNO. Pada saya itu pendapat. Saya ada pendapat yang berlainan. Pada saya soal menteri kiri ataupun kanan, kita adalah anggota kabinet. Yang penting bila jawatan itu diberikan pada kita, kita mesti jalankan tugas kita dengan baik supaya nama parti kita terjaga. Adakah jawatan dalam kabinet kita nak buat tawar-menawar? Kita kena faham prinsip. Kabinet adalah prerogatif Perdana Menteri. Kita tidak menentukan kabinet. Kita menentukan untuk memilih dan memberi kepercayaan Tan Sri Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri. Dan asasnya adalah prerogatif beliau. Kalau kita nak berunding, parti berunding sebelum kabinet terbentuk. Tapi setelah kabinet sudah dibentuk, kenapa kita tak komplain? Kenapa 8 bulan kemudian baru kita nak komplain soal kita dapat portfolio yang bagus atau tidak? Pada saya itu cerita rekaan. Kita tahu separuh daripada kabinet adalah Barisan Nasional. 11 orang daripada kabinet adalah Barisan Nasional. Apa benda yang kita nak buat dalam kerajaan, kita boleh buat. Dan kita boleh ambil tanggungjawab. Tapi kenapa nak direka kononnya kita tidak dilayan dengan baik? Pilihan Raya Sabah sebagai contoh. Ada orang bangkitkan konon dalam pilihan Raya Sabah, kononnya kita dibuli. Kononnya kita tidak dilayan dengan baik. Saya adalah pemimpin yang berada di tengah-tengah perjalanan kempen. Saya adalah koordinator yang menghubungkan antara semua parti. Saya adalah sole negotiator sewaktu nak tubuhkan kerajaan Sabah. Saya juga terlibat dalam proses waktu nak mencadangkan calon-calon. Saya tengok semua perkara-perkara yang berlaku. Ya, ada perkara-perkara yang kita tidak dapat apa yang kita nak. Tetapi kelemahan juga ada pada kita. Sebagai contoh, jawatan Ketua Menteri. UMNO ditawarkan supaya untuk menamakan Ketua Menteri. Calon daripada UMNO sebelum pilihan raya. Tapi kita memilih untuk nak menamakan calon Ketua Menteri selepas pilihan raya. Kenapa kita tidak beritahu kepada orang ramai? Begitu juga soal memilih calon-calon. Kita happy saja terima 27 calon untuk UMNO. 19 calon Bersatu. 15 calon PBS, 8 calon STAR. Kemudian kita sendiri menambah daripada 27 jadi 32. Daripada 32 jadi 42. Jadi di mana yang kita tidak puas hati? Hanya setelah result keluar, kita tidak dapat kejayaan seperti mana yang kita mahu. Tapi kita harus teliti. Ya, mungkin ada sesuatu yang orang lain buat tak baik kepada kita. Saya tidak nak
nak debate dalam masa yang pendek tentang perkara itu. Apa yang saya nak tegaskan? Bahawasanya kita juga kena tengok pada kelemahan kita. Jadi kalau kelemahan kita cuba sembunyikan dan kita mengiyakan saja apa yang orang lain kata, pada saya itu kita tidak berlaku adil. Jadi pada saya ialah kita mesti menyebut perkara atas dasar kebenaran. Daripada jawapan-jawapan Tan Sri ni, saya tertarik ada perkara-perkara yang mungkin ahli UMNO di bawah tidak tahu. Contoh dalam kes Sabah yang Tan Sri dah terangkan tadi. Tapi dalam jawapan-jawapan Tan Sri juga menggambarkan bahawa pada Tan Sri, pendirian Tan Sri, apa yang Tan Sri sebut selama ni sebenarnya konsisten dengan pendirian rasmi parti. Bermakna Tan Sri sendiri sebut kabilah-kabilah contohnya. Jadi kalau ada figura-figura lain yang memberi gambaran-gambaran berbeza, contohnya tak mahu sokong bajet, contohnya mahu option berunding dengan ahli parlimen Port Dickson mengangkat sebagai Perdana Menteri dan sebagainya, adakah Tan Sri berani sebut on record mereka ni tidak mewakili, malah melanggar pendirian parti? Itu jelas. Sebab soal no Anwar no DAP adalah dasar tertulis. Dia dah dibincang dalam Biro Politik, dia dibawa di Jawatankuasa Pengurusan, dia dibawa ke dalam MKT, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Malah dia dibawa dalam Perhimpunan Agong. Malah dia telah dibawa dalam Mesyuarat Muafakat Nasional. Soal no Anwar no DAP adalah satu dasar besar parti. Dasar itulah juga yang membolehkan kita membentuk kerajaan Perikatan Nasional. Sebab Tan Sri Muhyiddin juga no Anwar no DAP. Dia keluar beberapa kata harapan kerana dia tak tahan dengan DAP. Ya, dan juga kerana Azmin keluar kerana dia tak nak bersama dengan Anwar. So dasar no Anwar no DAP dipersetujui oleh Bersatu, dipersetujui oleh PAS, dipersetujui oleh UMNO, dipersetujui oleh parti-parti dalam Barisan Nasional. Maka dia dasar besar. Dia bukan dasar kecil. Maka kalaulah betul ada gerakan-gerakan di belakang yang cuba membelakangkan dasar ini, pada saya bukan saya yang meninggalkan dasar parti, tapi mereka yang meninggalkan dasar parti. Kalau diikutkan, itu adalah satu kesalahan yang sangat-sangat besar yang mesti dipertanggungjawabkan. Jadi bagi saya tetap konsisten. Saya mempertahankan dasar resmi parti, saya menjunjung asas-asas kepada perjuangan UMNO itu sendiri. Sebab itu dalam soal PAS Bersatu dan UMNO, saya punya pendirian very simple. Bahawasanya UMNO ini dulu dia bangkit setelah orang Melayu berpecah belah ratusan tahun. Dan kerana orang Melayu berpecah, orang Melayu hilang kekuatan. Akhirnya parti kita dilahirkan untuk tanggungjawab kita utama adalah menyatu padukan. Nama kita pun Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Lagu kita pun Bersatu Kita Bersatu. Mula-mula dia. Dan kita punya moto pun Bersatu Bersetia Berkhidmat. Jadi bersatu ni satu perkataan keramat dalam roh dan perjuangan UMNO. Kemudian dalam perjalanan yang panjang, kita dapat kuasa, kita dapat kedudukan, kita dapat kemewahan dan sebagainya. Kita dapati orang Melayu mula berpecah. Dulu orang Melayu associatekan diri dia dengan UMNO. Kalau orang Melayu Johor misalnya, kalau tidak UMNO tu, dia merasakan macam satu benda yang tercabar. Kalau dia tu tidak dikaitkan dengan UMNO. Sebab orang UMNO, orang Johor berbangga kerana UMNO itu dilahirkan di Istana Johor. Tapi lama-kelamaan, orang Melayu pecah-pecah-pecah. Dan perpecahan orang Melayu tidak berasaskan pada perpecahan ideologi, tapi perpecahan dalam personality. Pecah dengan Tengku Razali lahir 46, pecah dengan Anwar Ibrahim lahir PKR, pecah dengan Mahathir lahirnya Parti Bersatu. Dan kemuncak perpecahan itu ialah kejatuhan UMNO. For whatever reason. 1MDB mungkin satu daripadanya, tapi perkara yang besarnya berpecah. Berpecah kerana apa, itu soal lain. Dan bila kita berpecah, pada saya bila kita jatuh dan kita menjadi parti pembangkang 22 bulan, persoalan kepada orang yang sedang memimpin UMNO termasuk saya, termasuk PAT semua, ialah macam mana nak membina semula kekuatan parti ini. Jadi pada saya, kita ni seolah-olah balik kepada sebelum tahun 46. Tercari-cari satu formula bagaimana boleh kita kuatkan parti kita. Maka kita go back to basic. Ya, dalam Islam kita berjuang. UMNO ini berjuang bukan kerana nak masuk pilihan raya. UMNO ini berjuang, roh perjuangan kita adalah roh keagamaan. Ya, kita lahir sebelum PAS lahir lagi. Roh UMNO itu adalah roh Islam. Dan dalam Islam ada garis-garis panduan tertentu. Termasuk soal
Jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, 103. Ada lagi dalam Al-Quran kata, janganlah kamu suka berbantah-bantah, nescaya kamu akan hilang kekuatan. Inilah yang menimpa kita, akhirnya kita berpecah. Jadi dalam keadaan berpecah begitu, nak dapat kuat semula bagaimana? Saya rasa tak ada jawapan lain. Bukan soal tukar pemimpin, dah tukar daripada Datuk Najib pergi pada Datuk Zahid, daripada Datuk Zahid bercuti bagi pada Mak Hassan, Mak Hassan batu undur balik bagi pada Datuk Zahid balik. Kita tidak dapat capai kekuatan hanya kerana soal personaliti dan pemimpin. Kita kena balik pada dasar dia. Adakah UMNO punya kekuatan untuk menyatu padukan orang Melayu dan orang Islam? Dan kita jangan harapkan pada orang lain. Bukan soal PAS, bukan soal bersatu. UMNO mesti mempelopori penyatuan. Maka kita ambil jiwa besar. Langkah pertama, pasca PRU14 apa kita buat? Letak ke tepi sentimen. Letak ke tepi dendam. Letak ke tepi cerita lama. Kita bentuk kerjasama antara UMNO dan PAS. Membentuk Perikatan Muafakat Nasional. Dalam Muafakat Nasional kita tulis, dalam piagam kita tulis, piagam itu adalah berasaskan kepada tuntutan Islam. Yang memandu kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita tulis dalam piagam. Dan kita sebut bahawasanya piagam kita itu adalah untuk menyatukan ummah yang lebih besar, bukan exclusively UMNO dan PAS. Setelah Muafakat Nasional terbentuk, elok, cantik dan sebenarnya Allah SWT, PH berlaku perpecahan. Kita duduk dan berunding dengan PAS. Apa yang kita nak buat? Waktu itu, walaupun kita marah pada Mahathir seret pemimpin kita, Mahathir perlekehkan kita, Mahathir brandkan kita macam-macam, tapi kita ambil keputusan malam itu di Bukit, di Janda Baik. Sebelum naik ke Janda Baik, beberapa meeting buat di Kuala Lumpur. Akhirnya kita pemimpin tertinggi buat keputusan. Untuk apa? Untuk terima sajalah Mahathir jadi Perdana Menteri. Why? Asalkan no Anwar, no Mahathir. No DAP. Ya? No DAP. Dan kita tambah, no DAP. No DAP, no Anwar. Kita boleh terima Dr. Mahathir. Kita turun daripada Bukit Janda Baik. Kita hantar Presiden kita pergi jumpa dengan Dr. Mahathir. Kemudian something berlaku, Dr. Mahathir back out dan kita berbincang lagi. Waktu itu kita kata, kita tak sokong Mahathir, therefore suruh bubar parlimen. Tapi Agong tidak menerima pembubaran dan Agong nak panggil menghadap kali kedua. Kita duduk dan bincang lagi. Apa keputusan kita? Keputusan kita ialah kita terima Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri. Kita tidak cadangkan pemimpin kita tidak cadangkan Tun Razali, kita tidak cadangkan Datuk Zahid. Kita cadangkan Tan Sri Muhyiddin. Dan kita bersetuju. Atas dasar apa? Dan PAS juga bersetuju. Kerana daripada MN, kita nak perkasakan penyatuan Melayu. Jadi, di situlah titiknya sekarang. Pada saya, Tuhan sudah orang kata memberikan kita peluang untuk bangkit daripada kejatuhan dalam masa yang pendek, hanya 22 bulan. Asas kita bangkit semula ialah kerana kita menyatu padukan orang Melayu dan orang Islam. Memang dengan PPBM kita ada luka. Saya dengan Razi Jidin berlawan, juga ada luka. Masuk dalam kabinet macam orang katalah, dia jadi besar pada saya. Hati mungkin ada luka. Begitu juga di kawasan-kawasan lain. Tapi itu semua pandangan peribadi. Tetapi dari segi ummah, dari segi tanggungjawab parti, UMNO mesti memimpin penyatuan orang Melayu dan umat Islam. Supaya menjadi sekuat-kuat penyatuan. Supaya kita dapat menyekat kemarahan DAP. Yang kita tahu apa telah mereka lakukan. Jadi saya sampai sekarang, bila orang pergi separuh jalan, nak gabung dengan PAS sahaja, nak tinggalkan atau nak lakukan bersatu punya bashing, sebab itu yang ramai orang kata saya macam-macam, saya tetap pertahankan pendirian saya. Bahawa kalau kita nak kembali menang pilihan raya 2015, formula dah ada atas meja. Kalau orang Melayu bersatu, kalau orang Melayu, UMNO dan PAS dan dengan PPM bersatu, insya-Allah kita akan menang dengan mudah. Tapi kalau kita mula nak mengubah, nak cari formula lain, apalagi memilih jalan untuk berpecah, itu terpulang. Tapi saya akan tetap mempertahankan tanggungjawab UMNO ialah menyatu padukan orang Melayu. Kita bercakap, atau Tan Sri bercakap panjang lebar apa yang kita nak lakukan selepas PRU 15.
sebelum PRU15 ni, dalam nak memastikan penyatuan yang fragile ini kita pelihara kalau ikut hujah Tan Sri, tak boleh dinafikan orang UMNO masih tak puas hati. Mungkin pada Tan Sri itulah pendapat, pendirian, tafsiran. Tapi macam mana nak mengharmonikan dengan egonya, dengan perasaan yang mungkin orang UMNO merasakan betul-betul patut diiktiraf lebih. Contoh, ramai yang mengatakan bahawa sepatutnya kalau tidak Perdana Menteri pun, jawatan timbalan Perdana Menteri itu dapat pada kita. Adakah Tan Sri rasa okey, penyatuan dan sebagainya itulah amanah kita, tanggungjawab kita, tapi dalam pengurusan dunia politik ini, kenapa tidak contoh jawatan itu diberikan kepada kita? Saya fikir ini kita tak payah lagi menyimpan rahsia. Orang lain juga ada rahsia, saya juga ada rahsia. Di saat nak menubuhkan kerajaan, saya pernah ditanya oleh pemimpin-pemimpin di sebelah sana tentang soal kedudukan jawatan timbalan Perdana Menteri. Apabila Tan Sri Muhyiddin mengumumkan bahawasanya presiden kita dan orang-orang yang ada sedang menghadapi kes di mahkamah tidak akan dilantik dalam kabinet, bermaknanya presiden kita tidak akan menjadi not even timbalan Perdana Menteri dan tidak akan berada dalam kabinet. Dan kita sudah bincang, kita reda. Dan kita ditanya waktu itu, saya antara orang yang ditanya, dan saya beri pandangan, kalau presiden kita tidak jadi timbalan, eloknya biarlah tak ada jawatan timbalan. Dan lepas itu, saya tak tahulah bagaimana timbullah konsep 4 Menteri Kanan. Bermakna pada waktu itu, kita sendiri yang memilih jalan supaya jawatan timbalan Perdana Menteri itu dikosongkan. Kalau sekarang dan untuk penggal sekarang, untuk penggal dulu. Sekarang lepas pilihan raya kita hitunglah balik. Tinggal lagi ada gerakan juga sekarang ni mencadangkan sekarang. Sekarang ni sepatutnya masih dalam term yang asal. Kita tidak boleh melantik menteri, rombak kabinet ni nak buat dalam masa beberapa bulan, baru 8 bulan nak buat rombak kabinet dan sebagainya. Itu jarang berlaku. Tetapi katakanlah kita serius macam Biro Politik dah buat keputusan untuk minta ada rombakan kabinet dan minta jawatan timbalan Perdana Menteri. Pada saya itu tidak salah. Tapi kita kena bertanya diri kita, adakah maksud nak timbalan Perdana Menteri itu untuk satu-satu individu yang tertentu, atau kita minta Perdana Menteri mempertimbangkan seorang timbalan Perdana Menteri yang mewakili UMNO. Sebab kita kena ingat, masih jawatan itu adalah prerogatif kepada Perdana Menteri. Jadi kita mesti beri isyarat yang jelas lah kepada Perdana Menteri. Saya tak pasti sama ada mesej itu sudah diberikan dengan sejelas-jelasnya pada Perdana Menteri. Adakah artinya tuntutan jawatan timbalan Perdana Menteri itu artinya kita minta Perdana Menteri go against his own words now, lantik presiden kita, walaupun presiden kita masih lagi menghadapi proses mahkamah. Presiden kita dah buat penegasan, dia bukan minta untuk dia dibuang kes, dia berjanji akan membersihkan nama dia dalam mahkamah. Presiden kita sudah membuat satu penegasan yang bukan saja gentleman, pada saya berani, tegas dan cukup berprinsip. Betul. Kemudian takut sekarang tiba-tiba kita kata tak nak pakailah itu semua, kita nak minta presiden kita dilantik. Then say so. Atau maksud UMNO ialah asalkan ada seorang daripada UMNO yang menduduki jawatan timbalan Perdana Menteri. Kita kena jelas. Kadang-kadang kita ni bincang berulang kali dalam mesyuarat peringkat kita, mesej itu tak sampai. Jadi yang itu saya tidak boleh nak komen. Terpulang pada pimpinan parti. Tetapi idea untuk ada seorang nombor 2 daripada UMNO itu satu idea yang saya sokong. Tan Sri, kita dah dekat-dekat penghujung. Tan Sri seorang tokoh yang berpengalaman, dah lama dalam politik, menjadi Menteri Kabinet zaman Tun Mahathir lagi, zaman Pak Lah. Kemudian Datuk Seri Najib Tan Sri dinaikkan Ketua Penerangan. Kemudian walaupun tidak menang dalam pemilihan, tapi Susah Agung UMNO, sekarang Menteri Wilayah. Seorang yang sebenarnya disegani dalam parti, terutamanya sebelum episod-episod ni. Saya nak tanya soalan personal sikit, Tan Sri. Kenapa Tan Sri merisikokan legasi Tan Sri dalam parti ni di saat ini, mengambil satu jalan yang Tan Sri tahu tidak popular dalam parti? Saya fikir antara mencari populariti dengan mempertahankan apa yang kita yakin dalam perjuangan, kita kena pilih. Kalau nak jadi populis, kadang-kadang kita kena mengikut arus.
Tapi kalau nak jadi pejuang, kita mesti mempertahankan kebenaran. Kalau saya nak mengikut arus, waktu semua pemimpin Kelantan ikut Tengku Razali, saya nak popular di Kelantan, saya kena ikut Tengku Razali masuk 46. Saya memilih untuk tidak popular dan saya menegakkan pendirian saya bahawasanya UMNO itu bukan Tengku Razali. Saya berucap dalam Pertubuhan Agong dengan UMNO dengan menyatakan, it is not that I love Caesar less, but because I love Rome more. It is not that I love Tengku Razali less, but because I love UMNO more. Saya berpisah dengan Tengku Razali, saya kalah dalam pilihan raya. Saya dianggap sebagai bukan orang Kelantan. Saya nak disuruh dibuang negeri. Kereta saya dibakar, pejabat saya di Pasir Tumbuh dibakar. Borang UMNO orang bungkus najis letak di pintu rumah saya. Dalam pilihan raya kalah dengan Mak Sabu 8,000. But I'm a happy man. Why saya happy? Saya tidak popular di Kelantan. Kemudian saya dilantik jadi Menteri Belia dan Sukan. Saya balik ke Kelantan, saya masuk Stadium Kelantan. Satu stadium bu saya. Saya menteri, saya ada pangkat. Satu-satunya orang Kelantan pada usia 28 tahun jadi full minister, Menteri Luar Bandar, Menteri Belia dan Sukan, menggantikan Datuk Seri Najib. Balik ke negeri kelahiran saya, masuk dalam stadium, orang Kelantan bu saya. Saya masuk dalam kedai kopi, orang keluar. Saya tak popular, but I'm a happy man. Sebab saya mempertahankan prinsip saya. Sebab itu dalam UMNO, saya bukan orang bercita-cita nak jadi presiden, nak bubuk jawatan, maka saya tak pada populariti. Sebab kadang-kadang kita popular pada jangka pendek, tapi apa guna kalau kita jatuhkan parti kita. Sebab bagi saya, kalau UMNO buat kesilapan sebelum pilihan raya 2015 dan ditakdirkan, na'udzubillahi min zalik, kita tak menang pilihan raya kerana kesilapan percaturan, kalau UMNO sekali lagi menjadi pembangkang, kita tidak akan bangkit semula. Maka sebagai orang lama dalam politik, saya tentu nak tengok PRU15, UMNO mesti menang. Dan UMNO mesti menjadi kerajaan. Dan UMNO mesti menyekat DAP daripada berkuasa semula dan mengulangi kebobrokan yang dia buat. Maka saya kena cari formula yang saya yakin parti saya akan jadi parti pemerintah. Dan formula itu saya belum jumpa 2-3 sebab saya dah buat kajian. Datuk Zahid buat kajian empirical study. Dan dia share dengan saya bahawasanya kalau UMNO bawa diri secara solo, kekuatan kita sekian. Kalau UMNO bergerak bersama PAS, kekuatan kita sekian. Kalau UMNO bergerak atas nama PN, kekuatan kita sekian. Yang nyatanya apa? UMNO bersendirian, no way. UMNO, PAS dan bersatu combine is the best option. Bulan bila tu? Bulan 4, April. 3 minggu lepas, saya membentangkan balik research yang saya dan beberapa kawan-kawan buat, saya bentang kepada Biro Politik. Mungkin Pep pun ada waktu itu. Bagaimana ditunjukkan sekarang? Antara 4 parti, populariti PH nombor 1, 33%. Nombor 2, PN. Nombor 3, MN. Nombor 4, BN. BN masih di bawah. Tapi kalau BN campur dengan MN, kita nombor 1. Kita boleh mengalahkan PH. Itu baru 3 minggu. Bolehkah saya membelakangkan empirical study selain daripada orang kata kita punya common sense bahawasanya UMNO tidak boleh bersendirian. Politik sekarang ini sudah berbeza dengan politik 20 tahun dulu. 20 tahun dulu UMNO boleh bersendirian, orang rally belakang di sebelah kita. Now politik sudah berubah di Malaysia ini. Kalau bapaknya UMNO, anaknya belum tentu menyokong UMNO. Bulan Julai, 4.5 juta pengundi berumur 18 tahun boleh mengundi. Adakah kita yakin generasi umur 18-19 adalah pencinta UMNO yang diehard UMNO? Pada analisa saya tidak. Senario politik sudah berubah. Rakyat nak lihat pada personality, rakyat nak lihat pada integriti, rakyat nak lihat pada perjuangan yang mereka boleh harapkan. Bukan atas dasar nostalgia lama, kerana UMNO ni parti yang banyak jasa. Jadi dalam keadaan yang begitu, kita kena positionkan parti kita. Dan saya dapati, mungkin saya salah, pegangan saya ni ialah politik sekarang adalah politik ta'ayush dan politik ta'awun. Apa dia politik ta'ayush?
politik yang berasaskan kepada coexistence. Apa dia ta'awun? Politik yang mengutamakan kerjasama. Jadi ta'ayus dan ta'awun ini kita kena terjemahkan dalam formula politik. Maka ta'ayus dan ta'awun yang pertama itu mestilah coexistence dan kerjasama antara parti-parti besar Melayu. Mau tak mau PAS kena anggap parti besar Melayu. UMNO lagilah besar, antara parti paling popular mengikut MA Research yang terbaru. Tapi kalau kita tengok MA Research kata apa? UMNO partinya popular tetapi tokoh-tokohnya jauh ke bawah. Bersatu pula partinya tak popular tapi tokohnya diterima di atas. Artinya UMNO ada kekuatan, ada kelemahan. Bersatu ada kekuatan, ada kelemahan. Sementara PAS pula kita tahu kekuatan dan kelemahan PAS. Jadi untuk berjaya dalam pilihan raya 2015 nanti bukan dengan cara bergaduh. Bukan dengan cara nak bubuk kursi banyak. Nak bubuk kursi banyak ikut model Sabah. Bertanding banyak, menang sikit. Lebih baik bertanding tak berapa banyak tapi menang banyak. Ini pegangan saya. Dan mungkin orang tak boleh terima. Kalau saya nak popular, saya balon bersatu lah sekarang ni. Kenapa kita balon bersatu? Sebab kita duk bubuk kursi dengan dia. Kalau pergi ke setengah negeri, dia balon juga PAS. Penasihat UMNO kata, no PAS, no apa tu, PPBM. no PPBM. Apa makna tu? Itu penasihat parti tu. Bukan orang kecil, orang lama, orang berpengalaman. Pun pembawaan politiknya ialah seolah-olah UMNO ni nak pergi Solo. Saya telah katakan, saya berbeza pendapat. Pada saya tak boleh soal no UMNO, no PAS. UMNO, PAS, bersatu, mesti bermuafakat kerjasama. Kursi majoriti Melayu Islam ada 157. Enough to share with everybody. Termasuk Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Ya? Di Sarawak mungkin ada 30-31 kursi. Di Semenanjung ada 120 lebih kursi to be shared antara UMNO, PAS dan Bersatu. Carilah formula. Bermuafakat. Kita support PAS. Sekarang kita dah ada 113 kursi. Pastikan 113 kursi ni semua menang. Kita pertahankan. Nak cari lagi mungkin dapat lagi 20-25. Kalau kita bersatu, easily boleh dapat 20-25. Pun 140-150 kursi tidak mustahil. Dengan syarat kita bersatu. Last question Tan Sri. Ada orang UMNO akan sentiasa tanya perkara ni. Why not hanya UMNO dan PAS seperti mana Muafakat Nasional yang asal? Kenapa perlu kita bawa parti kawan baru kita ni yang kita tahu tak ada cawangan banyak, yang kita tahu tak ada ahli banyak dan dipenuhi oleh ahli dan pimpinannya asalnya datang daripada parti kita, sudah tentu luka itu masih fresh. Jadi soalan last saya, why not just UMNO dan PAS? Saya dah kata dalam kajian kita itu, UMNO dan PAS ada kekuatan sendiri dan memang boleh menang. Tapi tanya PAS. Adakah PAS boleh terima idea hanya UMNO dan PAS dan tinggalkan Bersatu? Saya dah tanya. Malam tadi kita ada mesyuarat Muafakat Nasional. Dalam Muafakat Nasional, PAS punya pendirian adalah jelas. Apa dia moto PAS sekarang? Perkasakan Muafakat Nasional, pertahankan Perikatan Nasional. Jelas dasar dia. Jadi option itu tidak wujud lah. Option itu tidak wujud sebab PAS jelas, dan PAS bukan saja lagi mempertahankan Perikatan Nasional, dia sudah menjadi ahli Perikatan Nasional. Jadi kalau PAS dah jadi ahli Perikatan Nasional, artinya apa? Dia tidak boleh, dia punya pegangan adalah dia tidak akan tinggalkan PPBM. Pada masa yang sama, malam tadi pun PAS berikrar sekali lagi, mereka tidak mahu juga meninggalkan UMNO. Apa maknanya? Maknanya PAS berpegang pada dasar UMNO, PAS dan Bersatu hendaklah bersama. Kita pula nak bawa satu pandangan baru, UMNO dan PAS saja. Satu grup. Satu grup lagi ialah, tak kira lah kalau PAS tak nak, Bersatu tak nak, kita ambil Anwar Ibrahim dan DAP. Yang mana satu kita nak pakai ni? Nak pilihan raya cepat? Ya boleh buat pilihan raya cepat. But we must be certain yang mana satu roadmap dia. Saya tak tahu pendapat saya lebih popular ke pendapat yang nak bawa Anwar Ibrahim dan DAP lebih popular. Kita belum uji, Pat. Sebab saya belum berkempen. Saya cuma buat kerja sebagai Setiausaha Agung. Tapi kalau nak bertempur antara pilihan ni, silakan. Dan kita akan minta daripada grassroots betul-betul. Orang UMNO jawablah. Nak tinggalkan PAS, tinggalkan Bersatu,
nak ambil Anwar dan ambil DAP. Ataupun seorang kata, oh dah DAP tu dia sokong saya buat kerajaan tapi dia tak ada dalam kabinet. Kabinet ni hanyalah kabinet orang Melayu saja. Jadi orang DAP cerdik. Dia tak ada jalan lain dia boleh pecahkan kekuatan Melayu ini, maka dia gula-gulakan. Dia kata tak apalah kami tak pegang jawatan dalam kabinet. Tapi kerajaan itu terbentuk daripada bilangan dia. Sampai masa kalau dia tarik jatuh, bila jatuh UMNO dah hilang kawan. Seburuk-buruk bersatu, adakah kita lebih percaya pada DAP? Tanya diri. Sebab tu pada saya sekarang nampaknya ada 3 versi. Satu, versi saya, mungkin orang kata tak popular, dan ramai lagi kawan-kawan yang lain, tapi silent majority. Yang ni, bersatulah Melayu. UMNO memimpin penyatuan. UMNO bersama dengan PAS. Dan berkongsi juga pandangan PAS, iaitu bersatu mesti bersama. Okey? Itu A. Yang B, orang kata biar UMNO dengan PAS saja. Bagi saya, jawapannya sudah ada sebab saya sendiri tanya. PET pun ada dalam mesyuarat semalam. PAS sudah beri jawapan. PAS nak cara yang pertama, nak cara yang kedua. So, kalau kita tidak ada PAS, maka versi yang ketiga, DAP dan Anwar Ibrahim. Kita tanyalah ahli-ahli grassroots. Yang mana satu? Tapi pada saya, bila kita pemimpin buat satu keputusan, kita lah kena menerang pada ahli kita. Kita tidak boleh tengok ahli suka apa, nak ikut kehendak ahli. Ahli UMNO di Terengganu, pemikiran tak serupa dengan ahli UMNO di Kelantan sebab dia ada latar belakang yang berbeza. Ahli UMNO di Johor tak serupa dengan pemikiran ahli UMNO di Kelantan. Dia ada latar belakang yang berbeza. Di Selangor berbeza lagi. Jadi keadaan itu tak sama. Tapi kitalah pemimpin, kita kena buat satu pendirian yang tegas, pendirian yang jelas. Kemudian kita mesti ada willpower dan political will untuk kita berdepan dengan penyokong-penyokong kita dan justify. Waktu kita nak kerjasama dengan PAS, berapa ramai yang condemn? Saya masih terngiang-ngiang dalam telinga saya beberapa pemimpin kanan condemn kita kerana kita kerjasama dengan PAS. Orang besar-besar yang kita ambil letak di atas tak terima kerjasama dengan PAS. Ada sampai hari ini masih belum terima lagi kerjasama dengan PAS. Kita jalan juga. Akhirnya kita buat muafakat nasional. Pun orang UMNO condemn. Tapi akhirnya kita terus terang. Sekarang ini rasanya majoriti rakyat sudah senang hati bekerjasama dengan PAS. Kita dah rasa macam adik-beradik dah dengan PAS. Kita boleh bertukar-tukar pandangan dengan PAS. Ya? Jadi berbeza tu dengan keadaan yang dulu. Serupa jugalah bersatu ni lagilah pula. Kita nak bersatu ni baru beberapa hari umur dia. Bergaduh pun berapa tempat je kita bergaduh dengan bersatu. Kalau dengan PAS yang begitu lama kita bergaduh, kita boleh satukan bila kita buat pendirian. Adakah pemimpin-pemimpin kita tak ada willpower untuk nak menjelaskan why kita bawa bersatu sekali? Sedangkan parti dah buat keputusan. We are part of Perikatan Nasional. Pada saya itu bukan satu masalah yang terlalu besar. Yang penting jangan flip-flop. Jangan sekali tukar. Buat pendirian, draw the road map, set the deadline bila nak pilihan raya, set siapa dia partner-partner kita, dan we move forward. Terima kasih Anwar Musa. Terima kasih open-minded, cukup telus bersama dengan segmen Cukup Mas. Terima kasih banyak.